Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang hormati Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, berkata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi sama-sama hadir rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita menyambung baru minggu yang kedua. Semoga kita sentiasa dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lepas kita baru sentuh sedikit dalam bab wudu. Jadi kita bermula dalam bab solat ini dengan berwudu. Selepas itu kita akan masuk dalam rukun dan seterusnya. Jadi dalam saya punya pengajian ini saya akan juga nyatakan beberapa atau menyatakan dalil-dalil. Apakah dalil yang kita ambil daripada hukum-hukum yang perlu kita lakukan. Selalu kita belajar tuan-tuan, kalau baca kitab-kitab tak ada dalil kan, kalau kita tak fiqh tak semuanya ada dalil. Jadi kadang-kadang ada yang pertikaikan mana dalil, apa dalil dia kan. Orang suka tanya sekarang ni, orang yang hebat namanya tanya dalil saja. Yang kelakarnya berapa dalil yang dia, masalahnya dia tanya tu berapa dalil yang dia hafal. Tapi bila kita cakap apa dalilnya, bila kita tanya berapa banyak dalil yang awak dah hafal, yang awak tanya saya ni. Quran pun terkial-kial nak baca, nak tanya dalil. Hadis pun masih lagi dapat inama amalu binniyat saja, itu terkial-kial lagi. Kau tanya dalil. Apa dalilnya? Kalau orang macam itu tuan-tuan, kalau dia tanya dalil, tuan-tuan kelentongkan saja. Bukan dia tahu pun. Betul, last ujung sudah nak, sebenarnya saya tipu awak tadi. Sebenarnya tak ada tu. Tapi nak menunjukkan awak sebenarnya yang awak tanya tu sebenarnya awak tak sesuai tanya. Sebab apa? Orang yang tanya dalil ni maksudnya dia tahu. Dia dah tahu hujah-hujahnya. Kalau orang tu cakap, oh betul. Betul tu. Maksudnya dia boleh tahu ataupun boleh menapis dalil hujah yang orang tu cakap. Kalau kita 2 kali 5 dia lebih kurang saja, tak payah nak tanya dalil dia. Tak payah. Tapi orang sekarang ni banyak berangan tuan-tuan. Banyak berangan saya kata. Sikit dia tanya dalil. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Macam dia dah hafal 200,000 hadis. Habis ada sahih, ada dhaif, semua dah menghafalnya. Tanya dalil. Quran macam dah hafal habis semua dah. Dah tahu dah tafsir apa tu. Tanya dalil dekat kita. Allah tuan-tuan. Jadi kalau kita tak layak nak bertanya dalil, kita belajar je lah. Kalau orang tu cakap benda, oh betul lah tu. Betul mana? Ini hukum. Kita sama lebih kurang aja. Ni lah dalam mazhab Syafi'i begini. Awak tanya dalil, awak ada dalil, awak pun tak ada dalil juga. Tak payahlah tanya. Tuan-tuan. Susah kadang-kadang orang pandai sangat. Pandai sangat pun susah, tak pandai pun susah tuan-tuan. Jadi kalau orang tanya macam itu, tuan-tuan tanya, berapa dalil awak yang hafal? Kalau saya jawab, betul awak tahu tak? Kalau tak tahu, kita lebih kurang saja. Saya tak payah tanya dalil lah. Kalau awak percaya, saya boleh cakap, terima. Tak percaya, tinggal. Habis kita. Jangan gaduh. Jangan gaduh, tuan-tuan. Kalau percaya, gunakan, pakai. Kalau percaya, balik, tak payah. Saya buat. Tapi sebab itu saya bawa dalam kita ni dah tahap orang dewasa semuanya, tuan-tuan. Memang dulu kita belajar, memang tak ada dalil. Kitab-kitab yang fiqh yang disusun dalam majalah Matang Mantri ke apa, kena apa, tuan-tuan. Sebab itu dia dah meringkas
dikiaskan untuk memudahkan kita sesuai dengan diri kita ni yang kelang kabut belajar. Semua nak shortcut. Tuan-tuan, tapi kita percaya bahawa yang susun itu adalah para ulama yang dipercayai, yang kita percaya siqah dan kepercayaan kepadanya. Maka sebab itu kita tidak pernah pertikaikan pun kita dulu baca kitab fiqh yang tak ada dan tak pernah kita cakap betul gini. Tak pernah, tuan-tuan. Sebab kita percaya bahawa yang menulis itu ulama yang betul-betul jujur, amanah dengan ilmunya. Tidak ada sebut, memang tak ada dalam Al-Quran, dalam hadis ini hujani Rasulullah buat begini, hadis apa, tak ada. Kita belajar awal-awal dulu, tuan-tuan. Sebab kita percaya dan kita yakin dengan amanah para ulama yang menyusun sesuai dengan kita hari ini. Maksudnya nak cepat semuanya, tuan-tuan. Kalau nak satu persatu memang tak habis, tuan-tuan. Macam tu saya kata, dan tak habis. Sebab itu sekarang ni kita dah dewasa, kita tambah sikit. Masa tu awal, belajar pada awalnya, kan, asas. Tak perlulah berdalil dulu, asas, kan. Kita belajar satu soal agama, kalau kita sekolah asas, memanglah tak ada dalil dan sebagainya. Untuk tambah lagi. Cumanya kita tersekat di tengah jalan selalunya. Belum habis lagi dah berhenti dah, tak terus, kan. Itu aje lah kita belajar. Itulah bab solat itu juga itu aje lah. Bila dah zaman-zaman moden ni, internet, Google semua ada, ulama Google dokumen hebat semuanya, tanya pula dalil. Apa dalilnya? Dalil. Tak pernah belajar dulu bab dalil ni. Cengang gitu. Member goyang gini, goyang gini. Sekali kita tegak, apa dalilnya yang kau tegak tu? Sudah. Dulu kita ikut ustaz dia cakap tunjuk gini, kita gini lah, tegak aja dia gitu. Ustaz tak nak cerita dalilnya apa, hadisnya apa. Datang sekarang member kita tanya, apa yang kau boleh tegak dulu, dia kau tegak pula. Betul tak betul? Itu dah kita confuse. Letak dia orang saja sikit, confuse dah. Allah, tuan-tuan. Jadi kalau kita yakin yang kita belajar itu dan kita amalkan, walaupun kita tak tahu dalil, tapi kita tahu amanah guru yang mengajar itu benar, tuan-tuan, tetap bersambung dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan. Tapi kalau kita belajar dengan guru yang membohong, nasib lah. Itu nasib nak bawa dia. Tuan-tuan. Tapi sebab itu belajar ini, sebab itu kena guru yang diberi tauliah, yang telah diakui, kan. Walaupun kalau dia tak diberi tauliah pun, tapi baik betul yang diajar, juga guru juga. Cumanya perlu ditapis, ditengok dulu dan sebagainya. Ada tauliah pun kena tapis juga, apa lagi tak ada tauliah. Allah. Bab wuduk yang lepas kita dah sentuh. Hadis Rasulullah SAW, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seorang di antara kita ni bila dia berhadas, dia tidak berwuduk lebih dahulu. Tuan, apa itu wuduk? Dalam istilah wuduk juga dinamakan hadas kecil. Mengangkat hadas kecil itu wuduk. Tuan-tuan, kena faham betul-betul hadas kecil itu apa dia? Mengangkat hadas kecil itu berwuduk. Hadas besar mandi wajib. Ini umur dah 70 tahun tadi hadas besar apa? Buang air kecil. Ada besar apa? Buang air besar. Hadas kecil, buang air kecil. Itu aje lah, kecil berak yang makan. Itu aje kita tahu. Jangan begitu buat malu saya aja. Ni dah belajar ni dah, jangan orang tanya nanti, jangan lagi cakap poin kecil, poin besar lagi. Tuan-tuan. Iya, tuan-tuan ni semua taklah, saya tak tahu, saya tak pernah uji. Kalau ada khusus-khusus ke apa ke saya tanya, rupa sama je. Sama je, jawatan besar ke apa ke sama je. Poin kecil, ada kecil ada apa? Poin kecil. Ada besar, poin besar dia jawab. Penuh yakin pula tu. Penuh yakin. Allah, buang air kecil, buang besar tu je.
Hadas kecil, ambil wudu. Sebab itu kita niat nawaitul rafa'al hadath asghari lillahi ta'ala. Asghari lillahi ta'ala. Tu, tapi itu bahasa Arab kan, jadi kita tak apa lah. Jadi aku pernah mengangkat hadas kecil pada masuk Melayunya kerana Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu peka tu. Bila kita tanya ada kecil, apa mau yang kecil jawabnya? Tuan-tuan. Jadi maksudnya orang yang tidak berwuduk, maksudnya dia berhadas. Maksudnya dia berhadas. Orang yang berhadas tidak boleh solat. Sebab syarat solat itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita baru dah jawab hadas kecil ni wuduk je ni, tuan-tuan. Maksudnya orang yang tidak berwuduk ni belum sempurna kesuciannya. Sebab apa? Sebab dalam fiqh dia masih dikira berhadas. Berhadas. Walaupun hadas apa? Hadas kecil. Hadas kecil. Nak jumpa Allah Ta'ala, tak boleh orang yang berhadas. Tak boleh. Nak jumpa Allah Ta'ala, tak boleh orang berhadas. Kalau sekarang SOP nak masuk masjid, mesti 37.5 ke bawah. Atas 37.5 tak layak masuk masjid. Itulah dimaksud lebih kurang. Nak jumpa Allah Ta'ala mesti tidak berhadas. Mesti suci betul, zahir suci. Bila sebut fiqah, tuan-tuan, hukumnya pada yang zahir. Tuan-tuan yang hebat-hebat, saya tahu jangan cerita yang tersilap. Kenapa kita wudu menggunakan air sapu dekat tangan? Tak payah tanya bab tu. Saya tak pandai nak jawab lah. Kalau saya boleh jawab, Rasulullah pun tu dah banyak dah tulis dah. Dah ceritakan dah. Kadang ada orang muji, oh, ustaz ni hebat tak hebat. Dia tanya yang pelik-pelik kan. Benda-benda yang pelik-pelik dia tanya. Tuan-tuan, saya sedang je. Saya cerita buat fiqah, maksudnya saya jawab sedang fiqah. Fiqah menghukumkan yang zahir. Dia tidak menghukumkan yang batin. Dia tidak menghukum yang tersirat. Itu kerja fiqah. Dia menghukumkan yang zahir. Bila fiqah yang kata yang zahir itu suci, sucilah. Sebab apa suci? Allah kata suci. Jangan lawan. Macam mana awak tahu suci? Dia ambil dia apa yang pembesar kata tu, mata pembesar, tengok tu, kotak-kotak, kotak-kotak lagi dia kata. Nampak tu, kuman, kotak-kotak lagi. Tahu kan bahasa kotak kan? Oh, bergerak gitu. Tapi tengok mata kasar, nampak tak? Tak nampak. Suci. Dalam fiqh. Suci. Maka kalau kamu yakin dia suci, dia bersih, kamu hidup akan menjadi orang yang bersih dan orang yang sehat. Tapi kalau kamu tak yakin, menyusahkan, lepas tibuk buang air besar, dan tibuk tengok pembesar. Oh, ada lagi lah, masuk lagi. 2 tahun dulu dah bila ini. Allah dah mudahkan. Tak siapa yang susun manusia ni, tuan-tuan. Kan Allah. Bila Allah dah tetapkan fiqah yang zahir, hukum yang zahir. Kalau kamu menghukum yang batin, kamu tak boleh hidup dengan sempurna. Rosak kamu. Macam mana nak hidup dengan sempurna, tuan-tuan? Susahnya nak ada pun alat pembesar lah, apa nak tengok kuman ada tak kuman. Itu baru satu. Tuan-tuan. Jadi maksudnya wuduk ini itu ada sekecil diangkat. Tuan-tuan, ada sekecil diangkat. Jadi kalau kita nak benar-benar sentiasa suci, maka kita hendaklah sentiasa berhadas, tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Maka itu, orang itu sentiasa saja suci pada zahirnya. Pada zahir. Kalau dah zahirnya suci, insya-Allah lah. Yang dalam pun insya-Allah akan suci, tuan-tuan. Sebablah luar dari luar tu dah bersih. Masuk dalam pun insya-Allah akan bersih. Habis kalau tak ada wuduk, tak bersih. Belum sempurna. Tidak sempurna bersih. Kita tak cakap tak bersih. Bersih, tapi tidak sempurna kebersihannya. Tidak sempurna kebersihannya. Sebab apa? Dikira masih berhadas. Dikira masih berhadas. Kita ni tuan-tuan, kita payah tak ada wuduk.
Lama. Kita bayar. Satu antaranya pemakanan kita. Makanan kita banyak bergas, lemak, lada, asam pedas lah, apalah, kari lah. So itu susah kita nak tahan lama wudu. Asyik-asyik nak kentut je. Kalau kentut boleh ambil wudu lah, tapi jenuh lah, segitu je lah. Berbeza dengan orang Arab. Orang Arab sebab pemakanannya tak banyak bergas. Mereka banyak bakar. Dia tidak banyak berkuah macam kita. Dia banyak bakar. Makan roti kering. Tuan-tuan, jarang cecah-cecah. Dia bergali yang bawa. Cerita ni dekat Mekah, dekat Madinah ni, Pakistan, Bangla yang bawa sebenarnya menu tu. Cecah kari tu. Tuan-tuan, itu yang jemaah saya beli. Dia kata, ingatkan beli roti canai sekali dengan kari. Tak ada, rupanya roti je dia. Roti dia dapat, minta kari 5 rial. Kari lebih mahal daripada roti. Dekat Malaysia, roti dia, beli roti dapat kari terus. Macam mana roti lebih murah daripada kari, dia kata. Tuan-tuan, itu dibawa oleh India, Pakistan. Kalau Arab betul, dia tak ada gajah menang. Dia tak ada. Dia semua bakar je. Bakar. Sebab itu, bila perut tidak bergas, maka tahan wudu. Maka mudah tahan wudu. Tuan-tuan, pemakanan kita tidak bergas, susah nak tahan wudu. Kalau yang rajin, alhamdulillah, lepas kentut ambil wudu. Yang tak berapa rajin, malas dah, nanti dia tunggu solat nanti baru ambil wudu. Tuan-tuan, itu para sahabat kita, dia boleh ambil wuduknya, boleh satu wuduk semalam. Isyak ke subuh tu boleh satu wuduk. Boleh satu wuduk aja. Tapi salah satunya cuaca juga. Bila musim panas, malamnya pendek. Jadi kadang maksudnya kita tak tidur terus. Tak tidur, sebab itu boleh satu wuduk. Isyak, maghrib sampai subuh tu satu wuduk terus. Kalau tak tidur terus lah, malam pendek, pukul 4 dah subuh. Tuan-tuan, fardu wudu ataupun rukun wudu. Pertama, niat. Dalam mazhab Syafi'i, semua ibadah, bukan wudu saja, semua ibadah bila sebut rukun, dia pasti ada niat. Bila sebut rukun saja, dia pasti ada niat. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, semua ibadah, carilah ibadah apa. Tawaf, sa'i, haji, umrah, apa, puasa, semua ada niat. Tuan-tuan, sebab niat itu menentukan ibadah dengan adat. Niat yang menentukan ibadah ke ataupun adat. Tuan-tuan duduk di dalam surah Ar-Rawdah ni. Tuan-tuan, semua sama duduk dia. Semua sama duduk. Yang membezakan niat masing-masing. Kalau tuan-tuan tadi datang nak jumpa member lepas isyak ni nak ketah, dapat juga. Dapat apa ada jumpa member ketah. Tapi kalau tuan-tuan datang tadi ni nak duduk ni nak dengar kuliah, ada majlis ilmu, kalau dapat baik boleh amalkan, tak dapat kita tinggalkan, dapat solat berjamaah. Maka niatnya berbeza. Dia kira ibadah juga. Tapi nilai ibadah yang berbeza. Sebab yang tadi nak jumpa kawan dia, yang ni nak menuntut ilmu. Yang ni nak solat berjamaah. Tuan-tuan, iktikaf lagi, niat iktikaf lagi. Duduk siapa duduk, tapi bezakannya ni niat. Tuan-tuan, yang membezakannya niat. Dia menjadi adat ataupun dia hanya sekadar jadi ibadah. Maka itulah dia yang Allah akan nilai. Dan niat itu, dia bukan sekadar dekat situ saja. Kalau kita ambil wudu, maksudnya kita niat dekat situ aja. Ambil wudu dah. Tak, niat tu sampai mati tu kita bawa. Sampai mati tu, lillahi ta'ala, hudung tu lillahi ta'ala, sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Memang aku buat ya Allah kerana engkau. Bukan sekadar bermula dari situ aja. Sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Segala yang aku buat ketika hidup, segala ibadah itu kerana engkau ya Allah. Kalau hanya sekadar untuk Allah Akbar, contoh kalau solat,
niat kerana Allah. Wudu, niat kerana Allah. Saja aku mengangkat ada sekejap kerana Allah saja, atau saja aku berwudu kerana Allah Taala. Tuan-tuan, sekadar situ saja. Ketika wudu, keluar dua member kawan ni memang jarang batal wudu. Bila kita berbual minum-minum jarang batal wudu, memang sentiasa ada wudu. Kawan memang jaga betul. Oh, rupanya dia ambil wudu, tadi rupanya dia nak bangga-bangga bahawa dia ni hebat orangnya. Sentiasa ada wudu. Sentiasa ada wudu. Segi fiqh sah memang. Sah sebab dia berniat. Tapi di sisi Allah dia tidak sah. Tidak diterima sebagai ibadah. Kerana rupanya dia buat supaya orang kata dia hebat, sentiasa jaga wudu, sentiasa tidak berhadas. Maka Allah akan nilai bahawa apa? Engkau buat bukan kerana aku. Fiqh lulus. Orang tengok sekejap sah sebab apa? Atau rukunnya ada niat. Tapi bila nak sampai dekat Allah Ta'ala tak sampai. Tak sampai. Rupanya engkau buat kerana nak menunjuk bahawa engkau hebat, sentiasa bersih, sentiasa berhadas. Orang bunyi, oh itu jangan main-main tu. Wudu aja tu. Jangan main-main dengan Nabi tu. Oh dahsyat. Orang lain tak semua boleh buat. Member tegak je dengan orang puji tu. Tegak je dia. Oh dia buat tu rupanya nak dipuji. Buat nak dipuji. Sebab itu ibadahnya datang 3 benda. Tuan-tuan, akidah, usuluddin, akidah yang pertama. Kedua, syariat atau fiqh. Tadi usuluddin, tauhid, akidah itu duduk satu tempat. Kedua, syariat atau fiqh. Ketiga, iaitu tasawuf atau akhlak. 3 perkara ni jalan serentak. 3 perkara jalan serentak. Baru kamu dikira sebagai orang yang melakukan ibadah. Kau dikira sebagai orang yang betul tunduk dengan apa yang Allah suruh. Yang Allah nilai bahawa kamu telah patuh dengan apa yang aku suruh. Kau telah buat mengikut apa yang aku tetapkan. Satu tak ada, tak dikira ibadah. Tauhid tak ada. Tak ada tauhid. Maksudnya buat ibadah bukan kerana Allah. Tak ada tauhid. Ataupun dalam melakukan tapi menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadap solat. Nampak macam solat, tapi rupanya tak. Nampak gaya je dalam solat, tapi bukan dia nak niat menghadap Allah Taala. Contoh, tuan-tuan, tak ada tauhid. Bukan dalam ibadah ini tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang wajib disembah. Zahir, fiqh, buat ikut apa rukun syaratnya. Tuan-tuan, bila tak ada tauhid, tasawuf, akhlak, pada zahir nampak bagus, tapi di sisi Allah tidak. Tuan-tuan, semua ni 3 perkara. Ada tauhid, fiqh pula tak jalan. Suka hati dia. Suka hati dia. Dah ambil wudu, suka hati dia, ikut dia je. Ulur tangan gini je. Suka hati dia, jadi basah. Tak jalan juga. Nampak basah, baju ambil, muncul baju basah. Tapi rupanya tak menepati kehendak orang yang berwudu. Fiqh dia tak betul, syariat tak betul, tak terima. Last tasawuf. Tuan-tuan, ini apa? Akhlak hati. Yang di dalam hati ini, bagaimana Allah nak menilai betul kamu ni buat ibadah? Betul ke tidak kamu beribadah? Hati kamu ni sebenarnya apa sebenarnya? Nak dipuji ke nak apa sebenarnya? Tujuan sebenar. Segi zahir memang nampak betul. Tuan-tuan, segi zahir rupanya tidak, rupanya tak dipuji. Pergi masjid tadi bukan main tutup, pergi bukan main kuat. Banyak orang sebelah. Pak Haji nak di masjid tu solat maghrib. Rupanya nak beritahu dia pergi maghrib.
Biar orang kata hebat tu tiap waktu tu sebenarnya. Oh punya dia nak puji punya. Tak jalan. Dah ya memang nampak hebat. Oh hebat tiap waktu pergi solat. Setiap waktu ambil wuduk, sentiasa berwuduk. Kalau kita cerita berwuduk, rupanya pada hakikatnya bukan sebenarnya kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab itu kita bukan sekadar nak melepaskan niat sekadar pada fiqahnya sahaja. Bila sebut niat, iaitu di hati tempatnya. Bila sebut niat, tempatnya di hati, tuan-tuan. Bila sebut niat, tempatnya di hati. Semua ibadah bila sebut niat, tempatnya di hati. Itu yang rukunnya, yang dikira sebagai rukun ibadah. Kalau untuk di hati, semua solat di hati, tawaf di hati, haji di hati, semua di hati. Sebut niat, tempatnya di hati. Habis yang kita sebut nawaitu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Contoh paling ringkas saja, aku berniat wudu, mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Itu nawaitu rafa' hadas asghari lillahi ta'ala, saja aku berniat mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tapi lepas tu yang kita menghafal, apa lu? Nawaitu. Bukan bersusah nak menghafalnya. Jauh nak menghafal Arab, bahaya. Nawaitu. Dekat 3 hari nak hafal nawaitu wudu'a lillahi ta'ala atau nawaitu rafa' hadas asghari lillahi ta'ala. Panjang pun. Itu je. Habis apa? Belum hafal wudu, dia kata. Belum hafal niat lagi. Bila sebut niat tadi, biasa orang katanya, niat dia ustaz, macam mana ustaz? Niat dia. Selalu orang tanya macam tu. Bila sebut apalah, tak kira butuh ke solat ke apa ke semua. Bila sebut bab niatnya macam mana ustaz? Niatnya macam mana? Dia anggap bahawa susah benar niatnya. Padahal niatnya tak hati je. Yang kita tanya tu, itu lafaz niat. Itu tak rukun. Tuan-tuan solat, lafaz niat apa solat? Usolli pada maghribi atau usolli pada isya'i 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz saja. Itu bukan rukun. Itu berkhilaf di kalangan para ulama. Sunat ke tak sunat? Itu ada lagi bid'ah kita terus. Itu bid'ah tu. Ada usolli sembahyang. Bid'ah sesat terus kita. Bid'ah sesat tuan. Usolli pun sesat, masuk neraka. Kesiannya kita ni. Dikerjakan dia orang. Tanya dalil, apa dalilnya? Rasulullah pernah buat? Tak jawab kita. Diam je lah. Memang tak ada dalil. Bodoh. Betul. Yang kita nak sibuk nak menghafal niat itu lafaznya saja. Yang rukunnya dalam hati. Tuan-tuan nak cakap kerana Allah Ta'ala aku ambil wudu, terbalik pun boleh. Tak ada masalah. Yang boleh menghafal sahaja aku ambil wudu atau sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang sibuk nak menghafal tu kenapa? Dalam hati Allah tahu nak terbalik berhadas kecil, angkat kerana Allah Ta'ala pun boleh. Tak ada masalah. Terbalik-balik pusing. Sebab kita bukan ujian bahasa Melayu sekarang ni. Kalau ujian bahasa Melayu memanglah tak kena. Mana ayat penyata, mana ayat seruan, mana ayat pemuka, mana memang tak kena. Itu bahasa Melayu. Sekarang ni kita niat yang Allah tahu apa yang dalam hati kita. Kata balik pusing apa kerana Allah Ta'ala ada sekecil angkat. Aku niat pusing terbalik. Tapi Allah tahu kita ambil wudu. Niat dah tu. Yang kita sampai ada orang tak buat ibadah tau. Satu je, belum hafal niat. Dia kata, belum hafal niat. Bila sembahyang, belum hafal niat lagi. Itu dia tengah menghafal ni. Dia baca buku marilah solat, marilah sembahyang. Pada sembahyang tu kena niat dan cuma dia, itu dia nak hafal. Dia tengah nak menghafal ni. Itu hafal ni solat lah. Sebab belum hafal lafaz. Itu lafaz niat dia. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan beremret. Jangan tak payah. Jangan kali tak payah tanya dengan ustaz pun tak payah. Ustaz,
Apa lapasnya? Tak payah. Kadang ustaz pun tak boleh nak jawab. Ustaz dah lama tak melapas. Lagi ditanya ulang. Dia pun terbalik ke dalam. Tuan-tuan, tak payah tanya. Yalah, sekali-sekali kau contoh kalau tuan-tuan tanya soal lapas jamak ke, jamak takdim, jamak takhir, jamak kasar, kan jarang-jarang buat. Kita ni bila jarang-jarang kan nak balik, nak ingat balik tu kadang kan nak balik susah juga, terkial-kial juga. Orang tanya orang, apa ni ada besar? Jamak kasar sudah mana dah lama kita bukan selalu musafir tu, kalau bersolat pun tak pakai sangat tu. Sudah nak jawab. Tuan-tuan, kesian ustaz tu. Dia tak payah tanya. Yang penting niat daripada dalam hati. Apa dia? Mesti menunjukkan bahawa yang kita lakukan itu adalah apa yang kita dapat. Wudu, ujungnya mesti kerana Allah Ta'ala. Awak nak apa? Solat? Sebutlah solat. Solat apa? Solat Zuhur, solat Maghrib, solat Isyak. Tunai ke qada? Qada tadi tertidur. Tahulah. Semua ada dalam hati dah. Bukan cakap dalam hati. Bila sebut niat, bukan cakap dalam hati. Kalau cakap dalam hati, saya tengah tengok ni, Pak Imam ni pun ridak lah pula. Itu cakap dalam hati. Mengata Pak Imam, itu cakap dalam hati. Niat bukan macam itu. Niat bukan cakap dalam hati. Tuan-tuan, niat adalah apa dia? Kesimpulan, gumpalan ataupun lintasan di dalam hati yang di situ tersirat di dalamnya semuanya apa yang menunjukkan yang kita nak buat, lakukan ibadah apa, tunai ke tak tunai ke, ujungnya lillahi ta'ala. Itulah semuanya tersimpul di dalam hati. Allah tahu apa yang dalam hati. Tadi kita siap-siap nak pergi solat. Solat, ini nak masuk solat ni maghrib kita ni. Dah siap-siap. Oh, belum ambil wudu lah. Kita pun pergi bila air ataupun tempat wudu ke, kita ambil wudu. Pergi tu untuk apa ni? Nak pergi ke paip tu. Ambil wudu lah, takkan nak mandi nak buang air kecil. Nak pergi, Allah tahu tak kita pergi tempat paip tu nak ambil wudu? Allah tahu. Buka paip. Buka paip ni nak buat apa ni? Ambil wudu lah, dah mati, ambil wudu. Sebab itu buka paip. Tak buka paip macam mana? Ambil wudu, air tak keluar. Dah buka paip. Dah buka paip, terus basuh tangan. Basuh tangan ni mula dulu apa ni? Ambil wudu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tuan-tuan, terus. Cuma dalam mazhab Syafi'i, tempat wudu itu ketika anggota muka yang bermula yang pertama wajib itu tempat wudu. Tempat ni niat yang pertama. Selewat-lewatnya. Itu selewat-lewatnya. Tuan-tuan, contohlah tadi tuan-tuan tadi pergi paip, sebenarnya nak basuh kaki aja, kaki kotor. Sekali teringat bila dah basuh tangan, bukan nak wudu, kumur juga. Tapi bukan tadi dah mula basuh kaki, basuh tangan tak sedap pula, basuh tangan pula. Komor mula macam tak sedap. Lepas komor, aku tadi tak ada wudu lah. Terus saya dia basuh muka. Terus dia basuh muka. Dengan basuh muka itu maksudnya apa? Berwudu. Dikira wudu. Paling lewat niat ketika berwudu ketika di anggota muka. Paling lewat tau. Maksudnya boleh cepat lagi tak? Boleh lah dari awal kamu nak buat. Kalau kamu dapat mula dari awal, maksudnya kamu tadi bermula basuh tangan saja dah dapat pahala wudu dah. Sebab dah dikira ibadah. Baca bismillahirrahmanirrahim, dah kira ibadah untuk wudu. Qomah dah dikira ibadah untuk wudu. Apa hidung? Situ jangan sampai tersilap. Baru nak muka baru nak niat. Kalau baru nak muka baru nak niat, jadi yang qomah tadi tak dikira berwudu. Yang basuh tangan tadi tak dikira berwudu. Yang hidung tadi tak kira berwudu. Sebab tak niat wudu lagi. Muka baru nak niat, mula dia dapat pahala, ambil wudu mula dari muka. Sebab salah dulu. Dia fahamnya tempat wudu tu itu di muka. Tempat niat wudu di muka.
Itu last niat. Nak niat dari awal pun boleh, tapi berterusan terus sampai akhir nanti sampai ke kaki. Kita niat wudu. Tuan-tuan, kalau selepas muka tak niat lagi, maka tidak sah wudunya terus, hukumnya terus tidak sah. Sebab apa? Sebab yang merukun muka tu yang wajib belum sentuh lagi, dah keterkurang. Sebab dia masuk muka tak berniat, dia mengambil ibadah wudu. Ramai orang faham, dia faham itu tuan-tuan. Dia niat ketika berwudu, ketika sapu muka baru niat wudu. Sebab ustaz cakap dulu macam itu, dia kata, iya ke? Ke salah faham? Bila belajar tu? Masa darjah 1 dulu tu, betul lah. Masa darjah 1 lama benar. Sekarang 70 tahun, berapa lama? Betul, kita betul-betul. Sebab apa? Sebab itu dia faham. Jadi tak kira ibadah. Kalau kita mula daripada muka, baru nak niat. Habis yang komo-komo tadi, apa tu apa? Yang hidung tadi tu apa? Sedangkan itu salah satu sunat-sunat di dalam wudu. Bila sunat-sunat dalam wudu, maksudnya memang kita dah bermula wudu. Tapi kalau tak niat, macam mana dapat sunat? Kalau tak niat, macam mana nak dapat sunat wudu? Cuma hanya dapat pahala bersihkan badan dia lah. Bersihkan mulut saja. Itu je dapat. Tak ada kita wudu. Allah. So itu jangan susah-susah situ. Akhirnya dia gondong betul-betul muka dia. Sebab apa? Nak niat. Selagi tak habis tu, selagi itu dia gondong betul-betul. Tak habis ni dia mati, tak habis lagi niat ni. Selagi tu. Padahal tidak kata begitu. Yang penting bermula saja muka tu sampai ke muka tu, walaupun tak habis lagi, kalau dia niat dia tak habis lagi, tetap dah dikira berniat. Yang pergi gondong habis-habis muka tu sebab nak habiskan rupanya nawaitu rafa ada asbori bila tak bahasa Arab lah tu. Bila cakap tak ada bunyi Kelantan lagi, tak ada bunyi Kelantan lah. Dua ulama tak kisahlah. Tapi bila dia bahasa Arab, punya hebat. Masalahnya dia kadang terlupa nama lupa bahasa Arab. Punyalah tuan-tuan, kan susah. Tak cakap pun bahasa Arab. Nak bahasa apa pun bahasa lah, Jawa, Bugis, Bandar, nak Telur, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, sebutlah. Itu semua bahasa yang Allah jadikan. Allah faham punya. Yang punya susah kita kan besar nak bahasa Arab. Kita belajar tu bahasa Arab, memang afdal bahasa Arab. Tapi kalau menyusahkan dalam ibadah, dia jadi tidak afdal. Dia tidak afdal. Memang perantaraan rasmi bahasa Allah dan Khalik itu bahasa Arab, tuan-tuan. Itu bahasa Arab. Tapi kalau dia tidak datang memberi kemudahan kepada kita, tak perlu di bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Melayu dia, dalam hati bahasa Melayu dia. Lafaz tadi tu bahasa Melayu dia. Nanti kita belajar bab solat, tuan-tuan ni, itu orang selalu bukan main susah sembahyang. Usolli, dia nak bayangkan maghrib isyak, maghrib usolli pada maghrib tiga rakaat bahasa Arab apa pula dia hilang buat dia. Hilang masa tu 3 rakaat bahasa Arab apa? Arba ke salasa. Dah sudah, itu usolli tak itu usolli. Ya Allah. Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i kata itu sunat. Lafaz tadi itu semua sunat bukan, ya. Wudu ke, solat ke, haji ke, umrah ke, semua lafaz niat tadi itu. Tawaf ke, sa'i ke, lafaznya. Semua yang lafaznya itu sunat. Sebab apa? Sekiranya lafaz itu memudahkan oleh atau mendorongkan apabila kita berniat nanti di dalam hati. Jadi sebab itu dia sunat. Tapi kalau dia jadi menyusahkan, apa yang sunat dia datang pula.
Sedangkan tujuan sunat itu memudahkan bagi kau ingat balik apa awak nak buat nanti ni. Dengan lepas tadi ingat, aku nak solat maghrib, aku nak berwudu, angkat ada sekecil kepada Allah Ta'ala. Dengan lepas tu kita faham, terus masuk dalam hati, menguatkan lagi akan niat kita, tuan-tuan. Tapi kalau dah menjadi susah, nawa itu terbalik pula kadang-kadang, usoli ke nawa itu, ambil wudu, usoli rafa'ah hadasin, usoli rafa'ah hadasin, dah pergi jauh dah. Saja aku sembahyang mengangkat nada besar, kenapa pula? Ia bukan bahasa kita lah. Itu tak pakar bahasa Arab ke memang cakap pun bahasa Arab, atau faham bahasa Arab. Betul, kita memang hafal aja. Saya itu bahasa Melayu aja, nak lapas pun bahasa Melayu aja. Saja aku sembahyang, saja aku berwudu, bahasa Melayu aja. Sebab dengan itu boleh menguatkan kita di dalam hati kita. Yang perlu usul itu kenapa? Saja nanti sembahyang isyak yang saja aku sembahyang ataupun saja aku solat pada isyak 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Buat nanti. Tapi mungkin lah, nasib lah. Mungkin minggu tengok ini Ustaz cakap Melayu pula ni. Pelik dia orang cakap Melayu. Apa pelik? Ni memang kita orang Melayu. Bukan dah solat, belum solat lagi. Habis kat luar solat bukan cakap Arab ke? Tak cakap Arab juga kan? Ni kan belum solat lagi. Sukati nak cakap bahasa apa pun. Dah solat baru tak boleh cakap bahasa Melayu. Dah Allahu Akbar, tu tak boleh cakap bahasa Melayu lagi dah. Ini kan belum solat. Dengan ingatan, sebab tu bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Tuan-tuan, kita sendiri cakap. Pepatah Melayu cakap, bahasa tu jiwa. Maksudnya dengan bahasa itu boleh sejiwa dengan kita, masuk terus dalam hati. Saja aku berwudu ataupun saja aku berniat mengangkat dada sekecil kerana Allah Ta'ala, terus dalam hati terus masuk. Nak solat saja aku solat isyak 4 rakaat, fardu isyak 4 rakaat, ikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala, terus masuk. Takbir untuk Allahu Akbar, terus kuat, terus ingatan kita akan niat kita. Sebab kita faham tadi yang kita cakap tadi, yang kita lafaz tadi. Ini action bahasa Arab kononnya. Tapi kalau main itu silakan. Saya tak kata dia salah. Tapi kalau jangan sampai menyusahkan kita, jangan sampai menjadikan dia tidak ada kebaikan kepada kita. Bahasa Melayu je. Siapa yang pandai bahasa Inggeris, pakai bahasa Inggeris saja. Kita bahasa Inggeris saja. Apa masalah? Sebab itu yang kita faham dan kita sensitif dengan gunakan bahasa itu. Betul. Gunakan aja. Allah. Macam kita ni lah, kalau orang Malaysia akan kau cakap balik baya bersama sensitif. Cakap saya sensitif betul. Arab kalau kita cakap khizir, relax kan dia. Babi juga kan khizir, anda khizir, engkau babi. Tak ada apa-apa. Cuba cakap, anda je kamus, kebau, marah betul dia. Oh dia marah, kebau, betul. Macam kita lah, cuba cakap kebau kau, relax je kita. Tak kisah sangat pun. Cuba cakap babi, Allah. Bahasa juga bangsa. Tuan-tuan, sebab dekat negara Malaysia, negara dia jarang jumpa khizir. Jarang nak nampak balik-balik ni. Tuan-tuan, kita berterabur. Lalu pun baru tu. Kan lain. Tuan-tuan, dalam bab niat ini, jangan kita sangat sampai menyusahkan. Yang penting dia di dalam hati. Yang penting dia di dalam hati. Hadis Rasulullah SAW ma'amalu binniat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua amal ibadah itu dikira sebagai datangnya dengan niat. Dan setiap apa yang orang akan mendapat sekadar apa yang diniatkan. Dan setiap apa yang diniatkan itu yang dia akan dapat. Ada orang yang mengambil hadis ini, dia kata jadi semuanya perkara dengan niat dia. Pusing hadis mana hadis. Orang cakap setiap perbuatan itu dikira dengan niat. Dia tak. Setiap perbuatan itu dengan niat saja. Oh, kenapa? Itu yang solat niat dia. Niat dia sembahyang lah. Tak apa. Niat dia. Kan Rasulullah cakap, kita ma'amul binniat. Semua perbuatan itu dengan niat. Oh, ada dalil juga dia. Betul. Ini ada. Betul. Ajaran
dia panggil taslim. Dekat Johor dulu segamat, dekat segamat. Ada orang segamat sini? Tak ada orang segamat. Golongan taslim. Solat niat, semua niat. Kalau dia kahwin, nikah dekat kita, nikah dekat pejabat agama, nanti dia akan dinikahkan oleh tok guru dia pula, bini dia. Kemudian bini dia tu, bini pengantin baru tu perlu disucikan, dibuatkan dosa-dosa. Buang dosa-dosa. Jadi suami tak boleh sentuh dulu, sebab itu berdosa lagi. Dia boleh disucikan dengan guru dia yang disucikan. Dengan apa? Kena tidur dengan guru dia. Untung guru aku pun jadi guru dia tu. Dapat benda baru dia. Punya ajaran sesat rosak ni. Tapi oleh kerana mereka percaya, dia buat. Golongan taslim sekarang mungkin dah tak ada lah. Mungkin ada pun tak banyak. Sembahyang memang niat saja. Sembahyang niat dia. Dia memang semua niat. Dia tak ada ni, tak ada sembahyang. Niat dia kata. Tapi bab makan dia tak niat. Dia makan dia bokoh betul-betul. Itu yang kita geram tu. Kalau kenduri dia datang memang puasa betul-betul. Tapi sembahyang niat dia. Tak sebut-sebut dia kata. Allah. Isyak. 2 minit. Ada persoalan? Kalau ada persoalan, kita tak banyak-banyak sekali. Kalau ada soalan bebas. Wajib baju sekali tak? Ya. Wudu terus. Dia wajib sekali kan? Yang 3 kali ni. Yang ketiga kali kebasahan dia baju sekali kan? Ya. Oh. Ya. Yang sunat 3 kali. Sunat 3 kali. Setiap anggota sunat 3 kali. Tapi kalau nak sekali pun boleh. Yang mestinya meratakan anggota wudu. Bilangannya tu sunat 3 kali. Bilangannya. Jadi kalau doktor tak nak buat 3 kali, nak buat sekali aja. Tapi pastikan rata seluruh anggota wudu yang wajib tu kena air. Walaupun sekumat, walaupun sezahra tak kena air, tidak sah pada anggota wudu yang wajib. Dikira tidak sah. Sezahra aja, sekumat je, tak kena air. Tak kena air. Tak sah wudunya. Walaupun 3 kali. 3 kali buat, tapi tak kena juga. Sebab itu bilangan bukan penentu. Bilangan itu sunat saja. Bilangan itu sunat saja. Yang wajibnya ratakan tu. Ratakan anggota wudu yang wajib. Itu yang rukunnya.
Jadi niat itu tuan, jangan kita terikat dengan nafas. Saya ulang ini, jangan kita terikat dengan nafas niat. Yang penting kita nak menyatakan apa yang dalam hati ini tersimpul semuanya itu dengan ibadah yang kita nak buat. Dengan ibadah yang kita nak buat. Jangan terikat dengan nafas yang di luar itu. Nafas terikat dengan apa yang di luar itu. Sebab itu dia sangat mudah sebenarnya. Dia sangat mudah. Dia tidak menjadi seperti yang lain. Sebab dia dalam hati. Dalam hati semuanya dalam hati. Hanya Allah saja yang tahu. Bila sebut dalam hati, hanya Allah saja yang tahu apa yang kita ni niatkan. Tuan-tuan, kita ni buat ibadah bukan kita berpura-pura dengan manusia. Sebagai ibadah itu kerana Allah Ta'ala. Maksudnya mesti hanya Allah saja. Kita bukan nak berlakon je depan manusia. Tuan-tuan, kalau nak berlakon tak payah buat. Penat je. Tuan-tuan berwuduk basah lucu lah, tapi semuanya nak menunjukkan bahawa kita benar ada hebat, bersih dan sebagainya. Tak payah. Sebab ibadah itu kerana Allah Ta'ala semuanya. Kita ibadah untuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu penting niat ini di dalam hati. Hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu, sangka baik sudah. Kita tak tahu sangka baik selagi mana boleh bersangka baik. Bersangka baik. Jangan tuan-tuan pula pergi hukum. Itu pun niat hukum betul tu. Dia pertikaikan orang punya niat. Punya dahsyat. Siapa kita? Sedangkan niat itu dia dalam hati. Maksudnya bila dalam hati hanya Allah saja yang tahu hakikatnya. Bagaimana seseorang itu berniat benar. Jangan tuan-tuan memberi hukum perkara yang bukan kerja kita. Selagi mana boleh sangka baik, selagi itu kita bersangka baik. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Ada soalan? Last. Ada kan? Ada. Mana daripada cakap tadi kita punya niat wuduk tu, mana daripada start masuk tangan dah boleh niat lah. Dah boleh. Niat sehingga dia punya border dia sampai Muka. Itu yang terakhir. Border terakhir. Kita berniat. Lepas muka tak niat juga, tak sah wudu. Tidak sah wudu. Sebab mula rukun, lepas ni kita akan sentuh. Mula rukun anggota yang wajib dibasuh muka. Rukun yang pertama yang wajib itu disapu, basuh muka. Jadi kalau selepas muka baru kita nak berniat, maka kita telah terkurang satu anggota wudu yang wajib, yang rukun. Maka tidak sah. Sebab kita ni mazhab Syafi'i. Tertib. Dia ada tertib. Mazhab lain itu cerita lain. Mazhab lain dia memang boleh pusing. Kita tak ada. Kita tertib ikut urutan. Urutan. Muka, kepala, muka, tangan, kepala, kaki. Urutan. Dia tak boleh pusing-pusing, tak boleh. Mazhab lain dia tak ada yang tak tertib. Tak menjadi syarat untuk tertib. Jadi kalau tuan-tuan dari mulut muka dah tak niat, tak sah. Sebab terkurang satu anggota wudu yang wajib. Yang lain itu sunat. Komok, basuh tangan, sunat. Baca bismillah, sunat. Boleh. Boleh. Nanti kita cerita bab air ya. Kita cerita bab air dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi sebab itu kena berjemaah dalam bab air ni tuan-tuan. Sebelum saya cerita akan datanglah, tolonglah buka air tu. Tapi lambat kan? Tak apalah saya cerita dulu. Nampak siang. Pasal dulu sekali. Jangan buka pipe terlalu besar. Ambil wudu. Boleh jimat sejimat yang mungkin. Jangan banyak membazir. Sebab itu orang dulu gunakan kolah, itu lebih jimat. Tapi sekarang pakai kolah pun tak jimat. Budak-budak terjun dalam tu. Jadi nak jimat, macam mana kita tujuan nak jimat? Tak jimat juga, basuh tangan habis semua pidor muka kita basuh dengan tangan makan nasi basuh dia. Kita tujuan nak jimat. Kita sekali guna pipe.
Buka kecil saja, biar lambat ambil wudu. Tadah, tadah, tuan-tuan. Komo, jatuh tu kalau jatuh pun nak buat macam mana, tapi jatuh yang sangat minimum air itu yang jatuh kita tak gunakan. Kalau tuan-tuan buka sobor-sobornya, itu yang saya kata minggu lepas, hidung saja satu peti kita. Sebab yang jatuh tu banyak tu. Yang jatuh banyak. Hidung, komo, banyak jatuh. Membazir gitu je. Buka sobor-sobornya. Buka kecil tak boleh buka, pula sebelah patah tu kepala tu. Malah sedikit. Macam yang kencing aku lagi besar daripada pipe. Ini bukan bab kencing awak besar, silakan bawa besar buat kencing kau. Sekarang itu memang nak dibuang air kencing. Sekarang ni air ni tidak boleh dibuang suka-suka. Bayar. Yang membazir, sudah Rasulullah kata, walaupun ambil wuduk di sungai tetap membazir orang itu. Sebab dikira membazir itu sesuatu yang tidak digunakan, maka dikira membazir. Mengeluarkan sesuatu tapi tak digunakan, tidak memberi manfaat, itu dikira membazir dalam fiqh. Walaupun ambil wuduk di sungai, tapi kalau kerana kita melebih-lebihkan air, dikira membazir. Sebab kita melebih-lebihkan. Itu Rasulullah kata, walaupun ambil wuduk di sungai, dikira juga membazir hukumnya. Apa lagi kita pakai pipe ni, tuan-tuan? Buka kecil aja, jangan besar-besar. Tenang-tenang, sabar, tadah, lap. Ini dia malah nak lap, dia nak tadah gini dia up. Besar-besar kan, gini dia. Sedap kena air. Letak tabung RM2 seminggu, cerita banyak. Dan yang itulah, yang itu kan kecil. Jadi kita tak banyak pembaziran. Sebab kita guna pipe sekarang ni, sebab itu lebih baik pakai peti, gayung. Orang dulu kita kampung pakai gayung. Kita gunakan tu cikgu memang betul-betul yang ni dia. Cedok kan? Ni kalau pipe, itulah saya kata, memang kita membazir. Bukan kecil dia. Sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau ada kolah, memang kolah. Saya kalau ada kolah, saya lebih suka ambil dekat kolah. Sebab kita dah tentu kita boleh celok kan? Lebih 2 kolah kan? Tak ada masalah. Tak ada air pertama, tak akan jadi air pertama. Air itu tidak membazir, tak terkeluar. Allah. Saya kata dulu, nanti kita cerita minggu depan. Benda ni saya nak kena cakap cepat. Sebab apa? Seminggu pun dah habis. Dekat 1,000 tu habis duit tu, bazir tu. Jadi lepas ni mungkin akan jimat, kurang sikit bayar. Mesti PKP pula tu. Orang tidak perlu kuat. Keluar banyak. Allah ada selesai. Sudah beda-beda antara daripada masa sendiri. Allah syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلنا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر قلوبنا من هداية القرآن اللهم اغفر قلوبنا من هداية القرآن اللهم اغفر قلوبنا من هداية القرآن يا رب بارك لنا هداية برحمتك من هداية القرآن يا رب بارك لنا هداية برحمتك من هداية القرآن يا رب بارك لنا هداية برحمتك من هداية القرآن اللهم وفقنا في الدين التأويل يا الله ذكرني ما كان كلكم يا الله جنك طعام كلكم يا الله اللهم يسرنا ولا تعسر علينا اللهم يسرنا ولا تعسر علينا اللهم يسرنا ولا تعسر علينا يا الله لكم مهداكم kami masukkan kami ya Allah mudahkan kami mudahkan kami yang sukarkan kami tidak urusan kami ya Allah di dunia dan akhirat ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.